Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Maaf sangat tadi. Maaf sangat. Tadi ada kesilapan teknikal sikit. Okay, kita akan mulakan semula ya. Okay, saya Madiha binti Mazhar, dietitian daripada IMM Medical Special Center. So, hari ini kita akan bercerita sikitlah tentang puasa dan diabetes. Okay, apa kaitan puasa dengan diabetes ni kan? Okay, jom kita tengok sikit kan. Alright, sebagai pengenalan lah. So sekarang ni kalau ikutkan kita memang dekat bulan Ramadan. So bulan Ramadan ni kita sebagai umat Islam memang diwajibkan untuk berpuasa antara terbit matahari hingga terbenam matahari. Lebih kurang dalam 14 jam lah waktu kita kan. So bagi yang ada penyakit diabetes ni, kita galakkan berpuasa dengan cara yang betul. Okay. So however, Islam membenarkan pesakit yang ada penyakit serius contoh diabetik ke ataupun penyakit jantung ke ataupun penyakit-penyakit lain untuk berbuka puasa apabila penyakit tu dia kata boleh memudaratkan dia punya kesihatan lah. Okay. Okay. Terdapat beberapa keadaan yang tidak digalakkan berpuasa. Antara keadaan yang tidak digalakkan berpuasa adalah seperti yang pertama, yang ada penyakit diabetes mellitus jenis 1 dan 2 yang uncontrolled lah, yang tak terkawal. Okay, sebab apa kita tak galakkan berpuasa bila keadaan macam ni? Sebabnya kita bimbang lah, dia akan mengakibatkan komplikasi contoh macam dehydration, dia kekurangan air, jangkitan kuman ataupun koma. Okay. So yang kedua, dia mengalami komplikasi diabetes yang serius. So maksudnya bagi pesakit yang ada komplikasi yang serius, contoh ada sakit jantung, ada kerosakan buah pinggang, ada tekanan darah tinggi yang tak terkawal ni, dia kena berbincang dengan doktor dulu. Okay. So yang ketiga, yang kerap mengalami komplikasi diabetes ketoasidosis. So biasanya diabetes ketoasidosis ni dia lebih cenderung berlaku kepada pesakit diabetes type 1 lah, jenis 1. Disebabkan oleh dos insulin yang tinggi dan pengambilan makanan yang sikit ketika berpuasa. Okay. Alright, next slide. Yang keempat adalah pesakit yang tak compliance ataupun tak patuh dengan aturan pemakanan dan juga ubat-ubatan bagi diabetes. So kita ada ubat pil, ada insulin juga kan. So dia orang tak compliance, so akan menyebabkan dia punya diabetes tu tak kontrol lah kan. So yang kelima, yang kerap mengalami komplikasi hypoglycemia. Okay, apa itu hypoglycemia? Hypoglycemia ni adalah kekurangan gula dalam darah. Okay, nanti kita akan pergi detail tentang hypoglycemia dan hyperglycemia. Okay. So basically apakah hypoglycemia ni? Dia terjadi kepada pesakit yang mempunyai sejarah 2 kali ataupun lebih pada bulan puasa yang lalu lah. So maksudnya bila dia puasa tu, yang sebelum-sebelum ni dia ada sejarah 2 kali atau lebih. Dia dapat hypoglycemia lah masa puasa, so dia tak digalakkan berpuasa. Okay. Yang keenam adalah yang mengandung. So bagi pesakit yang jenis diabetes type 1, type 2 ataupun gestasi ni dipanggil gestational diabetes mellitus. So kalau dia nak berpuasa, dia kena berbincang dengan pakar perubatan ataupun dietitian untuk berkenaan ubat dan juga diet yang sesuai semasa dia berpuasa. Okay. Yang ketujuh adalah dia mengalami jangkitan kuman. Okay. Yang ke-8 adalah warga tua dan tinggal bersendirian. Yang tinggal seorang-seorang ni. Okey, jom kita tengok penyesuaian diet semasa berpuasa macam mana. So sangat pentinglah bagi pesakit yang menghidapi penyakit diabetes ni, dia kena melatih diri biasanya 2 bulan awal lah sebelum start puasa tu. Maksudnya contoh bulan Rejab dan Syakban tu dia dah try sikit-sikit untuk berpuasa. Okay. So kena dapatkan pemeriksaan kesihatan dan kena jalani program pendidikan lah, sama ada bersama doktor, dietitian, pharmacist ataupun nurse diabetes educator untuk lebih faham cara-cara berpuasa dengan betul ketika bulan Ramadan ni. Okay. Tips bagaimana kita nak menyesuaikan diri semasa berpuasa. Okey, jom kita tengok macam mana kita nak sesuaikan diri semasa berpuasa ni. Yang pertama sekali, kita kena make sure kita tak tinggal sahur lah. So jangan tinggal waktu sahur tu. Sebab apa? Sebab kalau kita tinggal waktu sahur, kita akan tend to rasa hypo, kita rasa letih, apa semua kan. So make sure waktu sahur tu kita kena ambil selewat yang mungkin lah. Kalau boleh memang sebelum waktu imsak lah.
So bila waktu sahur juga kita kena ambil makanan yang seimbang. So dia punya karbohidrat cukup, protein cukup, dia punya fiber cukup. So make sure makanan kita tu seimbang. Yang kedua, jangan melambatkan waktu berbuka. Macam tu. So maksudnya kalau dah azan tu terus berbuka, tapi kita makan, masa berbuka tu kita makan 2 biji kurma je. Terlebih dahulu sebahagian daripada karbohidrat lah. So maksudnya bila azan je kita minum air sikit, itu makan kurma 2 biji. Lepas tu kita solat. Lepas tu baru makan makanan yang berat lah. Yang kedua, hadkan pengambilan makanan yang tinggi gula. Ini yang ketiga ni dia cakap digalakkan mengambil hidangan utama selepas solat maghrib. So maksudnya kalau macam heavy meals, macam nasi, lauk-lauk apa semua tu, kita ambil lepas solat maghrib lah. Okay. So make sure makanan yang kita makan tu seimbang, cukup semua, karbohidrat, protein, fiber semua ada. Okay. Yang keempat, minum malam selepas solat tarawih. Minum malam ni macam moreh lah kan, moreh lepas solat tarawih. So kita ambil sebagai orang kata apa, snacking, pengganti snack sebelum tidur lah. So yang kelima, sertakan buah-buahan dan sayur-sayuran ketika sayur dan berbuka. Yang ni memang penting lah kalau ikut yang suku-suku separuh tu. Kita ada karbohidrat suku, protein suku, dan separuh tu kita ada buah-buahan ataupun fiber lah. Buah-buahan dan sayur tu kita ambil separuh. Okey, karbohidrat yang ada serat tinggi juga digalakkan untuk hidangan utama lah. Contoh macam oats ke ataupun nasi tu, instead of beras putih, kita ambil beras perang sebab dia tinggi serat. Yang keenam, kita hadkan makanan yang bergoreng dan berlemak. Contoh macam masakan yang berlemak yang ada santan ke, yang ayam goreng ke, mi goreng tu, kita try to hadkan. Yang ketujuh, hadkan makanan yang tinggi garam. Kenapa kita kena hadkan makanan yang tinggi garam? Sebabnya kita nak kurangkan risiko kekurangan air. Sebabnya bila kita ambil makanan yang tinggi garam ni, kita akan cepat rasa dahaga, kita akan dehydrate. Okay. Yang ke-8, kita kena minum air dengan secukupnya. So minum air ni memang kena cukup lah. Maksudnya waktu sahur kita minum cukup, sebabnya kita nak hilangkan air yang hilang masa kita berpuasa tadi tu kan. Waktu berbuka pun minum air yang cukup. So kita sarankan ambil 8 gelas air sehari. So lama ketika tak berpuasa, selalu berapa malam lah kan, kita ambil 8 gelas air sehari. Okay, kita akan tengok sikit contoh menu semasa berpuasa. Okay, yang ni antara menu yang kita boleh ambil semasa berpuasa lah. Kalau ikut waktu makan, kalau kita tak berpuasa, sarapan pagi. So kalau waktu makan yang berpuasa, dikira sarapan pagi tu bersamaan dengan berbuka puasa lah. Dalam pukul 7.30 malam kan kita buka puasa. So kalau makan tengah hari, biasa makan tengah hari, dia sama macam selepas solat maghrib lah, maksudnya pukul 8 malam. Minum petang bersamaan dengan selepas solat tarawih, minum malam lah, ataupun moreh 10.30 malam. Makan malam tu sahur kita lah. So makan malam pukul 5 pagi tu sama dengan sahur kita lah. Okay. Contoh menu untuk berbuka puasa tadi, bila kita buka puasa tadi dalam pukul 7.30 malam tu, contoh menu dia 2 biji kurma ataupun 1 potong buah. Okay. So kita tambah juga dengan 1 keping kuih. Kuih tu kalau boleh jangan manis sangat lah, kurang manis. Lepas tu kita tambah dengan 1 gelas susu. So kalau kalau boleh utamakan susu rendah lemak ataupun skim milk. Okey, untuk makan tengah hari ataupun makan tengah hari tadi sama dengan lepas solat maghrib lah. So maksudnya lepas kita dah buka puasa tadi kita makan kurma, lepas tu kita solat-solat dan pukul 8 tu baru kita start makan yang heavy lah. Makanan heavy contohnya macam 1,5 cawan nasi, mi ataupun bihun. Lepas tu kita combine dengan ayam, ikan, daging ataupun telur, tahu. Lepas tu ataupun combination lah. Lepas tu kita tambah juga 1 cawan sayur berdaun hijau dengan air kosong. Okey, itu untuk solat maghrib. Okey, lepas saya makan apa semua tu, lepas solat maghrib, kita solat isyak, lepas tu tarawih. Lepas tarawih dalam pukul 10.30 malam tu kita ada moreh lah. Ataupun snacking untuk malam lah kan. So malam tu kita ambil 1 keping kuih. 1 keping kuih ni make sure yang kurang manis lah. Lepas, ataupun kita boleh ambil juga 3 keping roti. 3 keping biskut. Atau cream cracker ataupun 1 keping roti whole grain. Okay. Lepas tu kita ambil dengan 1 gelas susu rendah lemak ataupun skim milk. Okey, yang tu je untuk malam. Pukul 10.30 malam tu janganlah makan mi ke apa benda tak nak lah yang berat-berat tu kan. Okey, pukul sahur lah. Okey, sahur kita ambil dalam pukul 5 pagi.
Yang ni kita ambil heavy lah. Makanan heavy, contoh kita makan macam nasi, 1,5 cawan nasi, kita ambil ataupun mi, ataupun bihun, ataupun pasta. Yang ni sumber karbohidrat lah. Lepas tu kita combine ataupun campur dengan ada ayam ke, satu ketul ayam, ataupun seekor ikan, ataupun ada daging, telur ataupun tahu. Dan kita kena make sure ada juga satu cawan sayur berdaun hijau tadi. Sebab apa, kalau ikut yang portion suku-suku separuh tu, kita ada karbohidrat, protein dengan fiber kan. So satu cawan sayur berdaun hijau kita campur juga dengan satu potong buah. Dan minum dengan air kosong. Okay, itu je untuk sahur kita. Boleh? Boleh kan? Yang ni biasa kita makan kan? Alright. Okay. Yang ni kalau tengok, kita punya portion dalam pinggan lah. So nasi suku, protein suku, sayur tu separuh. Sama juga macam kat bawah ni. Nasi suku, protein dia suku dan sayur dia separuh. Okay. Okay. Kita pergi dekat hypoglycemia tadi kan. Saya ada cakap pasal hypoglycemia tadi kan. So, apakah hypoglycemia ni? Okay. Hypoglycemia ni dia adalah gejala gula dalam darah yang terlalu rendah. Okay. Biasanya kita akan tengok bacaan gula tu kurang daripada 4 mmol per liter lah. So kalau contoh bacaan gula pesakit tu 3.8, itu dikira hypoglycemia. Okay. So biasanya pesakit yang ambil insulin lah, dia berisiko tinggi untuk mengalami kejadian ini. Okay. Tanda-tanda mengalami hypoglycemia. Okay. Kalau kita tengok ada pesakit diabetes tu, kita tengok dia lemah, dia ada menggigil, dia berpeluh, dia pening, dia rasa lapar, penglihatan dikabur, dan dia letih, lesu, dia ada sakit kepala. Yang tu adalah tanda-tanda hypoglycemia lah. Yang tu kita kena take note lah, kita kena tengok. Mungkin parents kita ke apa, dia ada simptom-simptom macam ni kan. So ini kita kena cepat aware lah. So minta, kalau boleh jangan teruskan berpuasa lah, minta dia berbuka lah. So kita tak nak dia jadi pengsan ke apa kan. Okay. Kita tengok sini apa penyebab hypoglycemia ni. Sebab dia kadang-kadang customer atau patient tu dia tak makan ataupun dia lewat makan lepas makan ubat ataupun suntikan insulin tu kan. Sebab tu dia akan jadi hypoglycemia. Sebabnya bila kita cocok insulin, kita still kena makan. Tapi ada range mungkin lepas setengah jam ataupun ikut arahan dan saranan doktor atau farmasis lah kan. Okay. Cuma just kita kena make sure once kita dah ambil insulin tu, kita akan kita ambil jugalah makan. Kita jangan macam saya tak makan, ataupun mungkin ada yang kena cocok sebelum ataupun selepas ke apa kan. Tapi dia tak makan. Tapi tak boleh macam tu, sebabnya insulin ni dia akan berinteract dengan makanan tu. Karbohidrat tu dia ada dia punya ratio. Dia ada ratio karbohidrat ke insulin tu berapa. So sangat penting insulin tu kena ambil dengan makanan yang ada karbohidrat. Okey, tak ambil sumber karbohidrat yang mencukupi. Macam saya cakap tadi lah. Kita memang bila diabetik kita kena kontrol karbohidrat kita, tapi tak semestinya you kena kosong terus karbohidrat, tak boleh. So you kena ambil sumber karbohidrat tu mencukupi. You kena ada pengiraan di berapa lah. Yang tu details kena jumpa dietitian lah. Okey. Ataupun doktor. Okey, yang ketiga aktiviti fizikal yang tak dirancang. Tiba-tiba buat aktiviti yang orang kata hyper ke apa kan. Yang tu boleh menyebabkan hypoglycemia lah. Sebabnya dia akan jadi macam letih kan. Ada juga buat senaman yang lasak. Lepas tu dos insulin atau ubat diabetes yang berlebihan. So kalau dos ataupun kita ambil terlalu banyak sangat insulin ataupun ubat diabetes tu, sebab macam cakap makan ubat banyak, dos cocok banyak, lebih cepat baik ke apa kan, tak ada lah tu. So akan jadi hypoglycemia jugalah. Sebab tu ada dah pengiraan doktor berapa unit, berapa banyak ubat yang kena makan, berapa kali kena makan kan. So dia orang dah kira siap-siap dah. So kena make sure kita compliance dengan arahan. Berapa banyak ubat, berapa banyak insulin yang kita kena ambil lah. Okay. So kalau ada diabetes ni macam mana kita nak cegah ataupun nak rawat kan? Okay, yang ni untuk cegah dulu. Okay, macam mana kita nak cegah hypoglycemia ni? Hypoglycemia ni kita nak cegah, kita ambil ubat ataupun insulin mengikut dos yang diarahkan. Yang ni saya kan. So kalau boleh ubat insulin yang doktor prescribe tu berapa banyak kena ambil, berapa biji kena ambil apa semua tu, memang kena ikut dos yang diarahkan oleh doktor ya. Okay. So make sure makan secara tetap, ikut waktu dan kuantiti yang cukup. Sebab tu selalunya patient diabetes ni dia akan rasa pelik, kenapa gula saya naik tapi saya tak makan pun. Saya pernah jumpa patient macam tu.
Sebab dia sadar ni balik diet dia macam mana, kita tengok dekat situ, dia punya pengambilan diet dia tak tetap tau. Maksudnya dia makan ada skip kan. So tak boleh macam tu. Sebenarnya even though you ada insulin, you kena ambil waktu makan tu kena ikut waktu lah. Maksudnya you kena ambil breakfast, morning tea, lunch, afternoon tea, dinner and also supper. So make sure you ada at least 3 to 6 meals, 3 to 6 meals ni lah. Sebab apa? Nampak macam banyak tapi actually kita ambil kerap tapi sikit tau. Sebabnya kita nak make sure kita tak jadi hypo, kita tak jadi hyper ke apa kan. So kita sangat penting lah waktu makan tu kena jaga. And then dia punya portion makan tu kena jaga jugalah. Karbohidrat tu kalau boleh kena ambil ikut portion size yang betul. Okay. Yang next tadi contoh kalau ada aktiviti fizikal tu senaman aktif atau yang sederhana tu tak digalakkan lah. Kalau nak ambil senaman pun ikut atas arahan doktor. Arahan senaman yang dibenarkan oleh doktor lah. Okay. So kita kena make sure kita monitor selalu kita punya blood sugar tu kan. Kita kena tengok paras gula kita macam mana. Lepas 2 hours makan berapa kan. So kena tengok yang tu berapa banyak berapa bacaan kita lepas makan macam ni apa-apa kan. So kita dapat tengok trend dia macam mana. Okay. Okay, macam tadi, let's say kita tengok ada mak kita ataupun kita sendiri ada rasa macam dah ada simptom-simptom tu apa yang kita nak buat kan. So kat sini kita boleh tengok cara nak atasi hypoglycemia ni. First sekali, bila kita ada tanda-tanda hypoglycemia ni, kita cepat-cepat ambil ataupun minum air setengah cawan air manis. Tak kisahlah jus ke atau apa-apa air manis, kita minum. Ataupun kita ambil 3 biji gula-gula, kita hisap terus. Ataupun 3 sudut teh gula ataupun madu. Sebab apa? Sebab yang ni dia merupakan gula ringkas lah. So bila kita makan tu dia cepat terus. Badan kita terus dapat gula dengan cepat. Dia cepat absorb. Okay? Sebab kita nak gula yang cepat. Kalau ambil macam nasi ke apa semua tu dia macam lambat lah lagi nak dapat kan. Sebab tu kita terus je makan yang manis. Sebab kita nak gula kita naik. Kalau tak kita akan pengsan lah bila terlalu rendah bacaan gula tu. Okay, lepas dah buat yang step pertama tu kita rehat dalam 10 ke 15 minit. So kita kena make sure gula darah kita tak kembali kat paras normal. Bila kita tengok paras gula kita tak kembali ke paras normal, kita repeat balik. Kita repeat balik langkah yang first tadi tu lah. Ambil balik minum air manis, apa semua atau 3 biji gula ataupun nak makan madu tu kan. So kita ulang balik yang langkah yang pertama tu sekali lagi. Okay, yang next kalau kita tengok jarak masa makan seterusnya dalam 20 minit. So kita ambil satu hidangan yang karbohidrat kompleks lah, yang berat sikit. Contoh macam satu keping roti ataupun satu keping sandwich. Ataupun kita ambil 3 keping biskut cream cracker. Atau satu biji buah atau satu cawan susu. Okay, yang ni atau lah ya. Alright. Okay, yang ni boleh cara mengatasi hypoglycemia. So hypoglycemia tadi saya dah settle. So kita akan pergi ke tanda-tanda hyperglycemia. Apakah hyperglycemia ni? Tanda-tanda hyperglycemia. Hyperglycemia ni kita akan tengok dia selalu pergi toilet, kerang buang air kecil. Dia selalu rasa dahaga, dia sangat letih. So yang ni antara tanda-tanda hyperglycemia. Okey. Tanda-tanda dehidrasi. Dia jadi macam sangat amat dahaga, kulit dan lidah dia jadi macam kering. Dia punya fikiran terganggu. Ini antara tanda-tanda dehidrasi lah. Okay. Okay. Yang ni kita pergi pengubahsuaian diet dan ubat ketika berpuasa. Okay. Untuk yang pesakit diabetes ni, ubat pun kita kena tengok lah. Kita kena adjust waktu bila nak kena makan ubat ni. Bila nak kena cucuk kan. Untuk kita compensate dengan diet kita kan. Okay. Kalau kita tengok kan, pengubahsuaian diet dan ubat-ubatan ni adalah berbeza untuk setiap individu. Okay. Dia berbeza lah untuk setiap pesakit diabetes. So antara rawatan tersebut adalah yang pertama ada yang buat diet sahaja. Okay. Diet sahaja ni biasanya risiko bagi pesakit yang kawal diabetes hanya melalui diet dan gaya hidup ni sahaja dia punya risiko adalah rendah lah. So walaupun mereka ni dia ada juga risiko sekiranya tak kawal pemakanan, terutamanya ketika berbuka puasa. Ada orang mungkin dia tak ambil ubat kan, so dia boleh kontrol dengan diet je. Tapi make sure dia kontrol betul-betul lah diet tu. Kalau tak kontrol,
memang akan efek jugalah. Dia punya bacaan gula bila berbuka nanti. Okay. So biasanya kita tengok pembahagian daripada 2 ke 3 hidangan waktu makan. So biasanya kita akan bagi yang 2 ke 3 hidangan waktu makan. Dia dapat bantu kurangkan berlakunya hyperglycemia itulah, iaitu kenaikan gula dalam darah. So sebab tu bila berpuasa dalam Ramadan ni dia sesuai kepada pesakit yang dapat kawal pemakanan dengan betul. Memang dia, kata apa, memang dia monitor betul-betul lah pemakanan dia. Okay. Yang kedua, diet versus ubat tablet ataupun kapsul. Yang ni kita tengok ubat tablet ataupun kapsul kan. Okay, untuk yang ada ambil ubat, contoh let's say ada ubat tu dia perlu diambil sekali sehari kan. Okay, kalau nak ambil dia masa bersahur, kita kena ambil sebelum ataupun selepas sahur ikut arahan ubat tersebut lah. Okay. Yang kedua, kalau nak ambil ubat tu lepas berbuka ataupun semasa berbuka. Kalau nak ambil semasa berbuka, contoh let's say arahan tu bagi arahan sebelum makan, berbuka dahulu dengan air ataupun dan kurma, lepas tu baru ambil ubat. Okay. So dalam lepas 20 ke 30 minit tu baru ambil makanan utama tu lah. Maksudnya makanan berat tadi kan, nasi, sayur-sayuran, protein apa semua tu lah. Yang tu. Okay. Yang tu kalau arahan ni sebelum makan kan. Kalau bagi arahan yang selepas makan, so ambil ubat selepas berbuka lah, which means kalau lepas makan ni kita galakkan kita minum air dengan kurma dulu. Lepas tu kita rehat sekejap, kita solat maghrib, lepas tu baru makan makanan utama. Ada serta makan utama tu baru ambil ubat. Faham kan? Okay, ambil ubat selepas makan. Right? Boleh yang tu? Okay. Ada lagi? Ada juga yang jenis kena makan 2 kali sehari sebelum makan. Kalau 2 kali sehari sebelum makan ni kena ambil macam mana? So 2 kali sehari sebelum makan ni dia kena ambil ubat sewaktu berbuka dengan segelas air, kemudian ambil makanan selepas setengah jam. So maksudnya dia ambil ubat waktu berbuka dengan segelas air, kemudian ambil makanan. So maksudnya dia makan, dia bila dia dah buka tu, dia minum air apa semua, dia dah makan ubat, minum air, makan kurma apa semua, lepas tu dia ambil ubat, lepas setengah jam tu baru dia ambil makanan. Okay. So pengambilan dos yang kedua, ada orang ada 2 dos kan. So pengambilan dos yang kedua harus setengah jam sebelum sahur. Okay. Yang next dos tu setengah jam sebelum sahur. Okay, ada juga 2 kali sehari selepas makan. Untuk 2 kali sehari selepas makan ni, ambil ubat sewaktu selepas berbuka dan selepas sahur lah. Okay. 3 kali sehari sebelum makan. Macam mana nak ambil ni? Ambil ubat sebelum berbuka, sebelum tidur dengan sebelum sahur. Okay, 3 kali sehari sebelum makan. Right. 3 kali sehari selepas makan. Macam mana? Ambil ubat lepas berbuka. Okay, 3 kali selepas makan ni. Selepas makan maksudnya ambil ubat selepas berbuka, sebelum tidur dengan minuman lah, ataupun sedikit makanan lah. Kalau nak ambil kurma ke boleh juga kan. Dan selepas bersahur. Okay. Ini 3 kali selepas makan. Okay. Okay, yang ubat tadi boleh dapat Okay, yang ni diet versus insulin. So saya rasa ramai juga yang ada ambil insulin kan. Okay, insulin ni macam mana? Dia punya saranan pengubahsawaian ubat insulin ketika berpuasa dan tak berpuasa. Okay, kita tengok kat sini kan. Okay, let's say bila tak berpuasa dia punya ubat insulin dia ambil banyak ni. Ataupun waktu macam ni. Contoh jika tak berpuasa, kita ada ambil insulin, Humulin Insulatard. Contoh kita ambil 10 unit malam kan, untuk tak berpuasa. Tapi bila berpuasa ni, dia tak ada perubahan lah. Dia suntik pada waktu biasa sebelum tidur. Memang sebelum tidur, okay, Humulin Insulatard. Contoh kita ambil 10 unit malam. So yang ni insulin insulatard tak ada perubahan. Yang kedua tadi ada insulin bolus, Humulin Atropine. Contoh dia ambil 12 unit 3 kali sehari. So kat sini kalau berpuasa, dia akan ambil separuh dos waktu sahur. So bila tengah hari tu dia abaikan dos waktu tengah hari dan dos penuh waktu berbuka puasa. So maksudnya contoh untuk waktu sahur tadi dia ambil separuh dos. So dalam 6 unit untuk waktu sahur. Dan dos penuh waktu berbuka puasa lah. Nanti lepas berbuka puasa dia kena ambil 12 unit waktu berbuka puasa tu. Okay. Faham Yang ketiga ni kita ada insulin premix ataupun yang Humulin 30-70 yang mixed start tu.
So kita ada 30 unit pagi dengan 20 unit petang. Yang ni kita kena make sure kita ambil air yang mencukupi. Dos untuk sahur, separuh dos yang dikhususkan untuk waktu petang tadi tu lah. Untuk petang 20 unit tu kan. So dia ambil separuh. Yang ni kena ambil yang dos kecil. Dan kita ada dos berbuka puasa, ambil keseluruhan dos waktu pagi, dos besar. Okey, maksudnya contoh untuk yang sahur tadi 10 unit lah. Dan untuk berbuka puasa dalam 30 unit waktu berbuka. Okey? Faham? Okey. So yang ni untuk insulin lah. Yang saya share tadi untuk pil. Alright. So harap yang ni jelas. Kalau ada apa-apa soalan boleh refer balik dekat sini ataupun tanya dekat dalam komen dekat bawah tu. Okey, secara overall atau kesimpulannya, biasanya penyakit diabetes ni dia ada berbagai risiko lah ataupun komplikasi waktu berpuasa pada bulan Ramadan lah. So risiko hypoglycemia, hyperglycemia memang sering berlaku lah sebabnya kalau patient tu tak dapat kawal betul-betul pemakanan dengan ubat ketika berpuasa, memang akan terjadilah risiko hypoglycemia dan hyperglycemia ni. Okay, sebab tu kena dapatkan rawatan awal dan discuss dengan doktor ataupun dietitian sebelum nak berpuasa. Okay? Boleh? Okay, itu saja sharing saya pada hari ini. Okay, terima kasih. Okay, kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya ataupun share dekat komen tu. Right? Okay. Boleh ya? So saya harap untuk patient yang ada diabetes ataupun ni lah yang on medication ataupun on insulin apa semua. So memang kena make sure memang betul-betul ikut saranan doktor ataupun dietitian untuk ambil ubat ataupun berpuasa lah. Untuk dalam bulan Ramadan ni kan, supaya kita tak nak nanti jadi hypo, jadi hyper ke apa semua kan. Okay. Kalau tak ada apa-apa soalan, saya end my slide for today. Okay, insyaAllah ada masa kita akan jumpa lagi dengan next topik. Nanti kita akan tengoklah topik lepas ni kan. Okay, terima kasih banyak-banyak. Selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.